Salam sejahtera, salam sejahtera semua. Kita bertemu kembali dalam kelas kita, setelah kita bercuti, selama 1 minggu yang lepas. Harap kita masih lagi dalam keadaan okey dan masih lagi semangat untuk teruskan kita punya kelas. Dan begitu juga dengan segala kerja dan juga untuk dekat sekolah lah. Semuanya dipermudahkan, terutamanya untuk segala korang punya kerja khusus. Okey. Okey, jadi tanpa basa-basi kita akan teruskan saja. Sekarang sebab 9 minit dan mungkin kelas kita cuma sekejap saja sebab ya kita ikut jadual lah kan. Kita ikut jadual. Jadi kalau saya ajar semua sekali nanti korang pening pula kan. Jadi kita slow-slow saja dulu satu persatu, biar kita boleh faham dengan masa yang singkat lah, macam tu. Sebab tu saya buat jadual kelas. Jadi jangan terlepaslah setiap kali kelas yang saya buat tu, ya. Okey. Untuk hari ini kita akan buat kita cover 2 sekali. Kita cover 2 sekali. Jadi yang pertama tu yang saya dah bagi tahu lah, iaitu tentang frasa dan binaan frasa. Yang kedua adalah kita pergi kepada klausa. Jadi hari ini yang simple sajalah, yang frasa dan juga klausa. Jadi kita seperti yang korang tengok dekat skrin, kita akan mulakan dahulu dengan frasa. Di mana kalau frasa ni ia adalah sebahagian daripada sintaksis. Dan ini juga ditanyakan dalam soalan di mana berdasarkan daripada 4 pola yang diminta, kena buat satu ayat berdasarkan daripada pola tersebut. Jadi yang ini simple saja, kita buat satu page. Ayat dasar ada 4 pola ayat dasar di sini. Yang pertama adalah frasa nama tambah frasa nama atau FN tambah FN, ya. Yang kedua adalah frasa nama FN tambah dengan frasa kerja FK ataupun FN tambah FK. Frasa nama FN tambah dengan frasa adjektif FA. Jadi FN tambah dengan FA. Dan akhir sekali frasa nama FN, frasa sendi nama FSN ataupun FN tambah dengan FSN. Jadi kalau untuk pola ayat dasar ni kita cuma ada 4 saja. Kenapa di depan semua adalah FN? Sebab FN ni adalah subjek. Dalam ayat tu mesti kena ada dua bahagian. Yang mana kita sendiri pun sudah tahulah. Yang pertama adalah subjek dan kedua adalah predikat. Macam yang kita tahu kalau subjek ini dia mesti terdiri daripada frasa nama. Yang mesti frasa nama yang terdiri daripada nama orang ataupun nama manusia, nama haiwan, nama tumbuhan, nama tempat. Yang penting ada nama. Ataupun dengan arti kata lain adalah kata nama khas dan juga kata nama am. Sebab tu kalau frasa nama mesti kena ada dekat subjek ataupun kata nama. Macam kita tahu juga sebelum ni, frasa itu adalah membawa maksud sebahagian ayat yang belum dilengkapkan lagi. Jadi kita mesti membina satu ayat yang lengkap berdasarkan daripada sebahagian perkataan yang telah dibina itu. Jadi untuk pola ayat dasar ini, kita menggunakan frasa. Frasa kita menggunakan semuanya menggunakan frasa lah. Di mana frasa itu semuanya tidak lengkap lagi seperti yang korang nampak dalam jadual ni lah. Ada dibahagikan kepada dua, subjek dengan predikat. Subjek dan predikat tu kedua-duanya tu dibahagikan kepada frasa sebab ia belum dicantumkan lagi. Belum dicantumkan. Jadi yang sebenarnya kita nak tengok di sini adalah dari segi polanya. Dari segi pola. Pola ni adalah merujuk kepada cara binaan frasa yang terdiri daripada unsur-unsur tersebut. Sebagai contoh, kita lihat yang pertama, frasa nama dengan frasa nama. Syaratnya untuk kita menggunakan frasa nama ni, mesti ingat kata nama. Saya rasa di sini tak ada masalah kan kata nama tu apa. Kata nama tu dibahagikan kepada dua, iaitu kata nama am dan juga kata nama khas. Saya ini adalah basic lah. Yang ini basic.
Jadi adakah kata nama dengan frasa nama itu adalah sama ataupun tidak? Okey. Jadi kata nama dengan frasa nama itu berbezalah. Sebab frasa tu adalah sebahagian ayat. Manakala kalau kata nama tu dia adalah perkataan. Dengan arti kata lain itu adalah golongan kata. Golongan kata tu adalah himpunan perkataan-perkataan tersebut. Contohnya adalah kalau kata nama tu adalah kereta, lelaki, okey, apa lagi? Jalan, kucing. Di mana kata nama tu adalah kata nama am yang tidak diberikan nama lagi. Kalau kata nama khas itu yang telah diberikan nama. Contohnya, contohnya Puan Iza. Okey. Apa lagi? Dr. Fakrul, kereta Proton, printer Canon, pencetak Canon. Printer tu bahasa Inggeris, pencetak Canon macam tu. Jadi kata nama khas dengan kata nama am tu kedua-duanya tu dia adalah berbezalah. Bezanya tu kalau kata nama am tu dia macam secara am lah yang tidak diberikan nama. Kalau khas itu yang telah diberikan nama. Saya rasa benda ni tidak ada masalah. Yang penting kena bandingkan antara frasa nama dengan kata nama. Kedua-dua tu dia sama sebab dua-dua tu menggunakan kata nama. Tapi yang bezanya di sini adalah dari segi frasa dengan kata itu. Ya. Jadi ingat bezakan frasa dengan kata itu. Kalau kata tu adalah himpunan kata-kata dia. Kalau frasa itu adalah sebahagian ayat yang belum dilengkapkan lagi. Okey? Jadi kita balik semula kepada 4 pola ayat dasar ini. Jadi 4 pola ayat ini yang kebiasaannya ada dalam sesuatu ayat yang kita tulis dalam penulisan itu. Dan juga digunakan dalam pertuturan lah ataupun secara lisan. Okey, ada 4 di sini. Okey, kita ingat ini 4 sajalah. Okey. Yang pertama adalah frasa nama tambah dengan frasa nama. Okey. Ia belum dilengkapkan lagi sebab dia ditulis secara terpisah. Okey. Frasa nama pada subjek adalah lelaki itu tambah predikat iaitu guru bahasa Melayu. Jadi kedua-dua ni adalah frasa sebab belum lengkap. Kalau kita cantumkan akan jadi lelaki itu guru bahasa Melayu. Jadi sudah berdiri sebagai satu ayat yang lengkap. Okey, itu kita tidak panggil lagi sebagai frasa. Ya. Frasa itu dia terdapat pada bahagian subjek dan predikat. Sebaik saja kalau kita pisahkan dalam satu ayat itu, kita bahagikan kepada subjek dan predikat. Itu kita panggil dia sebagai frasa. Sebab ia belum lengkap lagi. Kecuali kalau telah digabungkan kedua-duanya itu sudah berdiri sebagai satu ayat yang lengkap. Okey. Frasa nama yang menggunakan kata nama. Jadi kena ingatlah ada dua saja kalau kata nama ni. Kata nama am dan juga kata nama khas. Okey. Yang kedua adalah frasa nama tambah dengan frasa kerja. Konsep dia sama saja. Cuma bezanya di sini adalah frasa kerja ni dia menggunakan kata kerja. Okey, kata kerja. Okey. Macam di sini lelaki itu mencuci kereta. Mencuci itu adalah kata kerja. Kata kerja apa? Aktif atau transitif ataupun tak transitif. Tak transitif lah kan? Okey, sebab ada imbuhan men. Jadi tak transitif. Okey. Mencuci ni adalah kata kerja, tak transitif. Kata kerja ni dia ada dibahagikan kepada dua. Transitif dengan tak transitif. Okey. Terusnya yang ketiga, okey, adalah frasa nama dengan frasa adjektif. Okey. Yang bezanya di sini pada bahagian predikat. Okey, kalau tadi tu dia adalah frasa kerja. Yang ketiga ni adalah frasa adjektif. Frasa adjektif yang di mana menggunakan kata adjektif. Okay. Jadi kata adjektif ini saya rasa tak ada masalah jugalah. Jadi kalau dalam ayat ini, lelaki itu sangat baik hati. Jadi di mana kata adjektifnya baik hati ataupun baik. Kata adjektif ni dia dengan arti maksud lain adalah kata sifat. Ya. Dia dibahagikan kepada beberapa. Kalau dia dibahagikan kepada 7. Kata adjektif ni dia dibahagikan kepada 7. Warna, bentuk, sifat dan sebagainya. Ada 7 kesemuanya di bawah
kata adjektif itu. Jadi frasa adjektif ini yang menggunakan kata adjektif antara ketujuh-tujuh jenis yang saya sebutkan tadilah. Jadi boleh tengok dekat buku atau nota yang korang ada. Okey, yang keempat. Frasa nama dengan frasa sendi nama atau FN tambah FSN. Lelaki itu di dalam bilik. Frasa sendi nama ni yang menggunakan kata sendi nama. Contohnya adalah di, ke, pada dan sebagainya. Jadi dalam ayat ini, lelaki itu di dalam bilik. Kata sendi nama yang digunakan pada frasa sendi nama di bahagian predikat ini adalah di. Okey, adalah di. Okey. Jadi kalau soalan bahagian B dia akan minta untuk korang kena buat satu ayat berdasarkan daripada 4 pola yang diberikan. Pastikan pada bahagian predikat mesti menggunakan kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata sendi nama dengan betul. Jadi maksudnya di sini kena tengok baliklah nota yang korang ada tu. Apa maksud kata nama? Apa maksud kata kerja? Apa maksud kata adjektif? Dan apa maksud kata sendi nama? Jadi jangan lupalah. Sebab kalau lupa akan bila kita tulis jawapan yang salah, dia akan hilang markah sekali. Sebab soalan yang minta kita untuk buat satu ayat berdasarkan 4 pola ni, masing-masing dia ada satu markah. Jadi kalau salah satu, memang akan salah semualah. Jadi untuk mendapatkan sekurang-kurangnya satu markah tu, dia tipislah peluangnya. Dah tipis. Jadi kena pastikan pada bahagian predikat ini mesti kena betul dari segi cara penggunaan dia lah. Kalau subjek mesti terdiri daripada kata nama. Sama ada nak menggunakan nama manusia ke, nama haiwan ke, nama tempat ataupun sebagainya, yang penting mesti menggunakan kata nama. Sebab subjek ini adalah mesti frasa nama dan sudah tentunya menggunakan kata nama. Okey. Terus setakat ni ada masalah, ada pertanyaan untuk pola ayat dasar. Sejujurnya ini adalah yang sangat senang lah untuk membina ayat. Kalau misalnya kan, kalau tidak tahu ayat apa nak dibuat, boleh je hafal ayat dalam buku. Yang penting kena betul lah. Itu je. In case kalau tak ada idea kan nak tulis ayat apa kan, jadi hafal je ayat dalam buku tu, senang. Kalau soalan diminta untuk kita buat satu ayat berdasarkan daripada 4 pola yang telah disediakan itu. Jadi 4 pola ayat dasar ni dia adalah FN tambah dengan FN, frasa nama dengan frasa nama, FN tambah FK atau frasa nama tambah frasa kerja, FN tambah FA, frasa nama dengan frasa adjektif, dan FN tambah FSN, iaitu frasa nama tambah frasa sendi nama. Okay. So far ada soalan setakat ni sebelum kita pergi kepada klausa. Ada tak nak tanya? Ada. Tak ada Okey. Okey, yang lain macam mana? Ada soalan nak tanya? Okey, kalau macam tu saya anggap tak ada lah kan. Okey. Nanti boleh tengok recording baliklah sebab sekarang ni tengah direkodkan. Okey, so kita ensure dulu, kemudian kita pergi kepada klausa. Okey. Okey, klausa bebas, klausa tak bebas. Okey, ini sama saja konsep dia, sama seperti frasa. Sama seperti frasa. Tapi untuk klausa ni dia dibahagikan kepada dua. Kalau frasa, sebelum ini kita belajar, frasa ni dia maksudnya adalah sebahagian ayat yang tidak lengkap. Okey, yang boleh terdiri daripada macam kita belajar tadilah, frasa nama, frasa sendi nama, frasa kerja, frasa adjektif. Okey. Konsepnya untuk klausa ini, klausa dia dibahagikan kepada dua, iaitu klausa bebas dengan klausa tak bebas. Jadi kita tengok definisi dia, apa maksud dia klausa bebas dengan klausa tak bebas ini. Okey. Untuk klausa bebas atau kita sebutkan sebagai klausa utama. Okey. Okey.
Klausa bebas atau klausa utama ni maksud dia adalah klausa yang dapat berdiri sendiri dan bersifat sebagai ayat yang lengkap. Okay, jadi dengan erti kata lain, mesti melengkapi antara satu dengan lain, sama dengan lain, barulah dia boleh berdiri sebagai satu ayat yang lengkap dan ada maksudnya yang tersendiri. Maksudnya di sini adalah kita kena perlukan morfem lah, perkataan lain untuk menyambung supaya kita boleh dapat faham sesuatu ayat yang dibacakan. Okay? Dia sama je macam frasa, tapi kalau frasa ni dia tidak ada kategorinya tersendiri, macam bebas, tak bebas, dia tak ada. Kalau frasa tu memang dia memang sebahagian yang tidak lengkap lah. Itu konsep dia. Okey, yang kedua adalah klausa tak bebas atau klausa terikat. Maksudnya di sini adalah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri. Okey, ini berlawanan dengan klausa bebas tadi. Kalau klausa bebas ni dia mesti memerlukan sesuatu morfem supaya dapat lengkapkan sesuatu ayat itu. Sebaliknya pula dengan klausa tak bebas. Klausa yang tidak dapat berdiri sendiri di mana tidak ada morfem yang diperlukan untuk melengkapkan sesuatu ayat tersebut. Maksud itu ayat tergantunglah macam tu. Okey. Jadi bezakan klausa bebas dan klausa tak bebas. Kalau soalan dia tanya, apa yang dimaksudkan dengan klausa bebas dan klausa tak bebas? So dah dapatlah jawapannya ini. Tapi kalau dia tanya pula apa maksud klausa utama dan klausa terikat, macam mana nak jawab? Sama je jawapan dia. Sebab klausa bebas ni dia ada nama lain lah atau istilah lain, iaitu klausa utama. Kalau klausa tak bebas, dia disebut juga sebagai klausa terikat. Okey. Jadi itu adalah perbezaan antara kedua-dua jenis klausa ini. Okey, so sekarang ni kita pergi kepada contohnya. Okey. Okey, kita perhatikan contoh. Okey, kita diberikan satu ayat. Kamu pandai kerana kamu rajin belajar. Okey. Jadi di bawah ni telah dinamakan sebagai klausa bebas dan klausa tak bebas. Okey. Kita tengok kenapa yang pertama ni kamu pandai sebagai klausa bebas. Okey. Okey, kalau nak tentukan kan, tip di sini, kalau nak tentukan mana klausa bebas dan mana klausa tak bebas, buat satu pemisahan, kita kena cari dahulu mana subjek dan mana predikat. Kemudian buat satu tanda garis, pisahkan antara kedua-dua tu. Jadi itu kita boleh dapat tentukan mana satu klausa bebas dan mana satu klausa tidak bebas. Okey. Tapi di sini yang perlu kita kena ingat adalah sebelum kita nak tentukan di mana subjek dan di mana predikatnya, ada ayat yang telah dipasifkan. Faham tak dipasifkan tu apa? Dipasifkan tu maksudnya yang telah diterbalikkan. Jadi bila ayat itu sudah menjadi ayat pasif, kita tidak boleh dapat menentukan subjek atau predikatnya. Ingat subjek tu mesti hanya kata nama sahaja. Jadi kadang-kadang jadi ada kalanya ataupun akan ada subjek itu berada di belakang kerana telah dipasifkan. Jadi untuk kita nak tentukan klausa bebas dan klausa tidak bebas ni, kita buat secara normal. Maksudnya kita kena perbetulkan balik yang telah diterbalikkan ayat tersebut. Maksudnya adalah ayat pasif tu kita terbalikkan ataupun kita betulkan semula kepada ayat aktif. Barulah kita boleh dapat menentukan dia adalah klausa bebas dengan klausa tidak bebas. Contoh dia di sini macam ayat ni, kerana kamu rajin belajar, kamu pandai. Itu telah dipasifkan. Jadi tidak boleh ditentukan subjek atau predikatnya. Sebab bila diterbalikkan, kerana kamu rajin belajar, kamu pandai. Kerana kamu rajin belajar itu bukan subjek. Sebab ada kerana. Kerana itu adalah kata hubung. Kata hubung tidak boleh ada di bahagian subjek. Walaupun kamu adalah kata nama. Tidak boleh. Jadi subjek tu mesti ingat cuma hanya kata nama sahaja. Jadi
untuk menentukan klausa bebas atau tidak bebas, sila tukarkan kepada ayat aktif supaya kita boleh dapat tentukan kedua-dua jenis klausa itu. Ya. Jadi kalau macam ni, ini ayat yang aktif lah. Kamu pandai kerana kamu rajin belajar. Kamu pandai itu adalah subjek. Kerana kamu rajin belajar adalah predikat. Jadi kalau kita terbalikkan kedua-dua tersebut, kerana kamu rajin belajar dia bukanlah subjek. Sebab ada perkataan kerana. Kamu pandai, kalau kamu pandai sebenarnya masih lagi dikira sebagai predikat. Tapi masalahnya adalah yang kerana kamu rajin belajar ini tidak boleh dijadikan sebagai subjek. Okay, jadi kita mesti terbalikkan dahulu, barulah kita boleh tentukan klausa bebas atau klausa tidak bebas. Ataupun klausa tak bebas. Okay, kita diberikan satu contoh ayatnya. Okay, kamu pandai kerana kamu rajin belajar. Okay, jadi kita pisahkanlah. Okay, kita cari di mana subjek dan di mana predikatnya. Okay. Kenapa frasa kamu pandai disifatkan sebagai klausa bebas? Okey. Klausa bebas ataupun disebut sebagai klausa utama. Okey. Kamu pandai masih lagi boleh berdiri sendiri. Ingat lagi tak? Saya rasa saya tak ada terangkan tentang kata kerja kan? Adakah saya ada terangkan sebelum ni? Okey, dia sama je macam dengan kata kerja. Okey, kenapa kamu pandai adalah dikategorikan sebagai klausa bebas? Okey, kalau kita menggunakan teori kita dalam kata kerja kan? Okey, kamu pandai sudah cukup untuk kita fahamkan ada maksudnya tersendiri. Kamu pandai. Kamu pandai. Maksudnya memang kita tahulah bahawa orang tu pandai. Jadi kalau macam kita letak kamu pandai kerana kamu rajin belajar, masih lagi ada maksud. Tapi kalau kita gugurkan menjadi kamu pandai titik, sebenarnya masih lagi ada maksud. Sebab kenapa? Sebab mesti kena ada memerlukan satu morfem bagi melengkapkan atau jadikan dia sebagai satu ayat. Misalnya kamu pandai. Kamu tambah dengan pandai sama dengan kamu pandai. Kalau kita gugurkan kamu saja, pandai itu kita gugurkan, dia akan jadi kamu, tergantung mana boleh. Dan sebaliknya, kalau kita gugurkan kamu, yang tinggal hanyalah pandai, sama juga. Tidak ada maksud. Sebab tu, frasa kamu pandai masih lagi kamu pandai dikategorikan ataupun dinamakan sebagai klausa bebas. Sebab frasa kamu pandai masih lagi boleh berdiri sendiri. Jadi kalau kamu perlukan morfem lain untuk lengkapkan frasa kamu pandai ini ataupun tidak, masih lagi ada maksud. Jadi itu kita menggunakan teori kata kerja lah. Yang saya tak silap kita ada belajarkan sebelum ni kan. Cuba tengok balik dekat video recording yang sebelum ini. Okey? Kamu pandai. Jadi kalau kamu memerlukan morfem lain, boleh. Tidak perlukan morfem lain, tidak apa. Sebab frasa sebegini kamu pandai sudah pun cukup memadai untuk kita memahamkan maksud dia. Sebab itu dinamakan sebagai klausa bebas. Okey, itu yang pertama. Okey, kita pergi yang kedua pula pada bahagian predikat. Kerana kamu rajin belajar. Okey. Kenapa disebutkan sebagai klausa tak bebas? Okey, kita tengok sendiri pada frasa kerana kamu rajin belajar itu. Okey. Kerana kamu rajin belajar, okey, tidak lengkap maksudnya sebab sudah digugurkan daripada morfem yang sebelum ini. Macam ayat ni kan. Kerana kamu rajin belajar. Kenapa dia rajin belajar? Sebab dia pandai. Macam tu. Jadi sudah dipecahkan menjadi subjek dan predikat. Dia dipecahkan kepada dua bahagian yang asalnya adalah satu ayat saja. Okey.
Satu sebab lagi, kenapa disebut sebagai klausa tak bebas? Kerana ada kata hubung kerana. Kena tengok balik, fungsi setiap kata hubung tu apa? Terutamanya perkataan kerana. Kalau kita masih lagi boleh ingat, dari segi tata bahasa asas kan, kita boleh dapat tahu sama ada sesuatu ayat ini dia klausa bebas ataupun klausa tidak bebas. Kalau kita menggunakan tata bahasa ni kembali, menggunakan pengetahuan tata bahasa yang sedia ada, kerana kamu rajin belajar, dia bukanlah klausa tidak bebas sebab pertama, tergantung. Kedua, ada kata hubung. Kerana. Jadi, kena perhatikan balik fungsi kerana ni apa dalam ayatnya. Kena tengok balik. Kerana tu apa fungsi perkataan kerana. Jadi, sudah ada dua sebab kenapa dinamakan sebagai ataupun ditentukan sebagai klausa tidak bebas. Jadi, bila kita amati betul-betul, dia mesti kena perlukan morfem lain untuk melengkapkan maksud. Jadi kalau kita diberikan frasa kerana kamu rajin belajar, mesti kena perlukan morfem lain untuk lengkapkan. Jadi kita tambahkan kamu pandai atau kamu bijak, macam tu. Kerana kamu rajin belajar. Jadi sudahlah lengkap maksudnya. Jadi bila lengkap keseluruhan, maka keseluruhan ayat itu juga kita sebutkan sebagai klausa bebas. Satu lagi kan yang perlu kamu kena tahu juga, okay? Bila kita pecahkan kepada subjek, subjek juga boleh dinamakan sebagai klausa bebas. Sebab subjek ni kalau nak tambah predikat atau tak nak tambah predikat sekalipun, bahagian subjek itu masih lagi lengkap. Masih lagi ada maksud. Kecuali kalau pindahkan atau pasifkan, di mana kamu letakkan subjek itu adalah kerana kamu rajin belajar, tidak boleh. Sebab di depan ayatnya adalah kata hubung iaitu kerana. Jadi tidak boleh dijadikan sebagai subjek. Sebab ada kata hubung di hadapan ayat tersebut. Okey. Untuk tips di sini, apabila menyatakan contoh klausa, jangan letak nokta. Sebab bila kita letak nokta, ia akan jadi ayat yang lengkap. Klausa ini tidak perlu letakkan tanda nokta. Ya, tidak perlukan tanda nokta. Sebab klausa ini adalah sama juga seperti frasa sebahagian ayat. Okey, sebahagian ayat. Jadi jangan letak tanda nokta. Apabila kalau soalan tu dia minta untuk tentukan sama ada ayat tersebut bebas atau tidak bebas. Jadi mana satu frasa yang menunjukkan klausa bebas dan mana satu frasa yang menunjukkan klausa tidak bebas. Jadi bila kalau nak bagi contoh, jangan letak tanda nokta. Tulis saja, tidak perlu ada nokta di belakang. Ya? Okey. So kita tengok di sini. Okey, ada satu contoh di sini yang kita boleh tanyakan yang biasanya akan ditanyakan dalam soalan. Jika Rosna tidak datang petang ini, saya akan ke rumahnya untuk bertanyakan berita tentang keadaan suaminya. Nah, jadi di sini sekarang ni soalan ni dia minta kita untuk asingkan ayat di atas kepada klausa bebas dan klausa tidak bebas. Jadi kita mesti kenal pasti 3 ayat dalam ni mana satu ayat yang ada mengandungi klausa bebas dan mana satu ayat yang mengandungi klausa tidak bebas. Okey. Jadi ada tips dia di sini, kita boleh tengok Baca contoh ayat yang diberikan. So maksud contoh ayat tu maksudnya inilah. Okey. Macam yang saya cakap tadi, mungkin contoh ayat tersebut atau ayat ni adalah susunan biasa, susunan songsang, terdapat keterangan. Jadi macam mana kita nak buat macam tu? Kita susunkan semula kepada
yang kepada keadaan biasa. Maksud dia adalah ayat aktif, ayat pasif tu kan, kita kena tukarkan kembali kepada ayat aktif dengan memastikan subjek dan predikatnya mesti dalam keadaan dan kedudukan yang betul. Ya, macam yang saya cakap tadi lah. Subjek itu mesti terdiri daripada apa? Predikat tu mesti terdiri daripada apa? Okey? Susun dahulu ayat yang diberikan, kemudian baru asingkan mengikut klausa bebas dan klausa tak bebas. Macam saya cakap tadi lah. Bila kita baca ayat tu kan, ada ayat yang telah diterbalikan. Maka kita perlu terbalikan semula supaya kita boleh dapat tentukan. Di mana subjek dan di mana predikat, kemudian barulah kita boleh tahu di mana klausa bebas dan di mana klausa tak bebas. Ya. Okey. Jadi telah diterbalikkan seperti ini. Saya akan ke rumahnya. Yang tadi sebelum ni adalah saya akan ke rumahnya untuk bertanyakan berita tentang keadaan suaminya. Yang ni telah diterbalikkan lah. Actually dia tak terbalikkan lagi. Tapi yang warna merah ni maksud dia di sini adalah ini adalah cara untuk kita dah menentukan klausa bebas atau klausa tak bebas. Jadi yang warna merah ni adalah klausa bebas. Saya akan ke rumahnya. Saya akan ke rumahnya. Ini adalah klausa bebas. Okey. Untuk bertanyakan berita tentang keadaan suaminya, ini adalah klausa tidak bebas. Manakala jika Rosna tidak datang petang ini, klausa bebas. Jadi kita sudah pun mengasingkan 3 ayat untuk menentukan klausa bebas ataupun tidak bebas. Jadi tulis semula kepada 3 ayat. Tulis semula lah. Nombor 1 apa? Nombor 2 apa? Dan nombor 3 tu apa? Okay. Alright. Jadi setakat ni kita pun sudah selesai mengikut jadual pembelajaran kita. Jadi kita sudah pun mempelajari tentang kita sudah pelajari tentang yang pertama adalah pola ayat dasar dan kedua adalah klausa. Jadi setakat ni ada tak soalan yang mana-mana nak tanya, yang siapa-siapa nak tanya? Ada soalan nak tanya? Ataupun penerangan saya memang dah cukup jelas sampai kan tak ada soalan dah nak tanya. Sebab saya dahulukan dulu untuk sintaksis. Sintaksis ni adalah memerlukan masa untuk kita nak kena faham. Jadi bila kita faham dengan masa yang singkat, ditambah lagi dengan praktis. Bila kita praktis, kita ulang balik apa yang kita dah belajar. Percayalah, senang tu untuk kita nak score. Especially bahagian B. Sangat-sangat senang. Kalau kita praktiskan kembali. Itu je syarat dia. So, ada soalan tak nak tanya setakat ni? Okay, ada soalan tak? Kalau tak ada, saya akan... ada, Sir. Okay. Ada, Sir. Alright. Okay, makasih. Okay, kalau gitu saya akan stop recording dulu. Sekejap. Okay. Jadi siapa yang tak masuk hari ni, kena tengok balik. Kena tengok balik ni.